Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. So kita sambung lagi dengan topik yang sama. Topik power screw. Kita dah tengok sikit values of hari tu kita dah tengok values of helix angle, kita dah tengok values of thread angle in the non plane, dan juga kita dah juga tengok juga nilai apa tu hari tu, value of friction coefficient, sama ada dekat nut dan screw ataupun dekat collar dan juga nut So semua tu kita dah tengok value tu. So basically semua value yang kita dah ada tu basically kita boleh masukkan balik ke dalam equation torque untuk lift the load TU, torque untuk lift the load, macam tu, dan juga torque to lower the load, TD lah. Alright. So bila kita ada semua that parameters dan variable tu, setiap nombor kita boleh cari that apparent strength, so apparent torque untuk TU dan juga TD lah, masing-masing. Tapi sebelum kita buat example untuk tu, so ada benda yang kita nak discuss pasal topik screw lagi. Screw ni ada some status, status yang kita panggil sebagai self-locking screw, dan juga lagi satu status adalah overhauling screw ataupun back driving screw. Macam manusia manusia pun ada status kan. Kalau kita tengok kita ada perempuan, kita ada status anak dara ataupun status yang dah kahwin So setiap benda ni, contohnya kalau orang nak kahwin, kita tahu dia ada tanda-tanda dia kan. Contohnya tanda dia, perempuan tu mungkin pakai cincin di jari manis dia, contoh. So anak dara mungkin tak pakai lah, tak pakai pun cincin di jari manis dia lah. So sama macam overhauling dan juga self lock screw, dia pun ada tanda-tanda. Macam mana kita nak tahu dia adalah self lock screw, self locking screw, dan juga macam mana kita nak tahu dia adalah overhauling screw. So tanda-tanda yang pertama adalah kita boleh tengok secara mata kasar kalau kita ada device tu sendiri. Let's say jack kereta. So jack kereta yang macam kita tunjuk dalam example tu, yang kita ada nut tu, yang kita ada handle tu, yang kita boleh pusing tu kan, sama ada dia naik ataupun turun lah. So let's say kita ada jack kereta macam ni, dan kita letak beban W di atas platform tu. So let's say saya putarkan skru tu. So bila saya putarkan skru sampai maksimum lah, maksimum displacement yang dia boleh naik, let's say untuk case ni dia boleh naik setinggi 20 cm, let's say lah dia boleh naik sebanyak 20 cm daripada kedudukan asal. So saya pusing bagi dia naik 20 cm ke atas lah, to lift the load. Dan kalau saya lepas saja, maksudnya lepas saya bagi je kerja kat atas tu, dan saya lepas lepas dah sampai 20 cm, saya lepas, kalau saya nampak skru tu dia tidak jatuh secara automatik ke bawah, maksudnya skru tu adalah self-locking skru. So situasi yang sama juga, benda yang sama, skru yang sama, mungkin ada sedikit perbezaan design dia. So apa yang saya buat, saya pusing juga 20 cm, saya naikkan beban sebanyak 20 cm. Lepas tu bila saya lepas saja saya punya handle tu pada nut tu, tiba-tiba dia berpusing secara sendiri dan dia akan turun secara sendiri. Maksudnya skru tu adalah overhaul condition ataupun overheading ataupun back driving screw. So itu adalah tanda macam mana kita nak tahu skru tu adalah self lock dan juga dia adalah overhauling screw. So kalau kita perasan kat sini, untuk self locking screw, kalau saya nak turunkan beban tu, let's say saya dah naikkan 20 cm, saya nak turunkan beban tu balik, saya perlu bagi kerja juga. Maksudnya saya perlu pusingkan nut untuk bagi dia turun ke bawah. Tapi kalau untuk overhaul, saya tak bagi kerja pun, maksudnya saya biar saya lepas je, dia tidak lock, dia akan terus jatuh ke bawah. Dia adalah overhauling. So tanda secara matematik, tadi adalah tanda secara fizikal, tanda secara matematik pun kita boleh tahu juga ataupun condition berdasarkan matematik. So untuk dan rumus yang kena mengena dengan ni adalah rumus TD lah, sebab TD ni ada kena mengena untuk turunkan beban lah. So kita nampak efek tu berdasarkan dia turun ke bawah lah. Sebab tu kalau untuk kes ni sebenarnya kita akan tengok nilai TD lah,
Sebab TU ni of course kedua-dua walaupun dia adalah self lock ataupun overhaul, kedua-dua memerlukan positive torque untuk buat kerja. Okey. Tapi untuk case self locking, untuk turunkan beban, so saya masih memerlukan positive torque. Tapi untuk overhaul, saya tidak memerlukan positive torque sebab dia pusing secara sendiri. So torque yang dihasilkan adalah negative torque. Okey, itu beza dia lah antara torque untuk naikkan beban, untuk case TD untuk turunkan beban, ataupun untuk torque untuk turun beban untuk case overhauling, self lock dan overhauling. So dia ada sedikit perbezaan. So kalau kita tengok equation TD hari tu, so TD tu adalah ni, okey, W dm over 2 F minus cos alpha n tangent lambda, okey, cos alpha n plus F tangent lambda plus W FC DC over 2. Okey, so ini equation dia. So kalau semua parameter ada, W dn, F alpha n, lambda, okey, FC dan juga DC. So basically kita boleh masukkan number. So bila kita kira number tu, so kalau saya kira TD ni, nombor dia sentiasa lebih besar, always greater than 0. So ini petanda dia adalah skru ni adalah self lock, self locking skru self locking. Skru tu adalah self locking. Alright, so tapi kalau saya kira TD tu adalah kurang ataupun sama dengan kosong lah, sebab kosong tu lebih kurang macam apparent lah, apparent untuk dia jadi sama ada self lock ataupun jadi ada overhaul lah, tapi dia mesti sama. Kalau let's say sama ataupun kurang, kalau kita dapat negative value lah untuk case ni, so screw tu adalah condition dia adalah screw overhaul. So screw tu overhaul. So dua jenis screw. Okay, macam mana kita nak tahu dia punya condition berdasarkan matematik lah. Tadi tanda fizikal, ini adalah tanda secara matematik. Saya kira kalau masuk number, positive number, then saya nampak dia adalah self locking. So kalau dapat negative number, dia adalah screw tu adalah overhaul. Okay, so ni cara macam mana kita nak tahu sama ada dia adalah self lock ataupun dia adalah overhauling punya ataupun back driving screw. Okay, so let's say lah kalau saya let's say saya guna, okay, so let's say saya guna thrust bearing. So thrust bearing ni dia punya friction coefficient dia, kita discuss kali tu. Let's say thrust bearing, thrust bearing. Sebab thrust bearing ni kadang-kadang dia punya FC dia almost 0 lah, kadang-kadang. Okay. So kalau FC almost 0, ataupun kita boleh cakap dia adalah FC equals to 0, ataupun friction coefficient pada nut dan juga thrust bearing tu adalah hampir 0. So apa akan jadi untuk case ni? Kalau kita tengok term di atas ni, okay, so bila dia approach to 0, so this term dia akan jadi kosong lah. So basically equation TD tadi dia dah reduce kepada nilai macam ni lah, W dm over 2 F minus cos alpha n tangent lambda divided by cos alpha n plus F tangent lambda. Okay, so bila FC tu 0, okay, tiada friction di bahagian collar, okay, so dia akan reduce jadi macam dia equation tu. So bila jadi macam ni, so kita boleh buat something kat sini, okay. Instead of kita kira kita plug in banyak number je ni, kita boleh reducekan something, sebab kita tahu tadi condition dia adalah, so untuk dia adalah self locking, so nilai dia always positive number. Kalau dia adalah overhaul screw,
TD tu akan dapat negative number. So kalau kita tengok kat sini, dalam kesemua-semua term di dalam equation yang ni, setelah kita dah assume FC tu adalah kosong, so term mana yang agak-agak ataupun expression mana yang akan menjadikan benda tu sentiasa positif dan benda tu adalah negatif. So kalau kita tengok kat sini, so term yang ni sebenarnya dia seolah-olah macam constant. Okay, so term ni tidak menjadikan efek tu adalah positif dan negatif number. Dan of course kat sini yang term yang di bawah ni juga, so term yang di bawah ni pun kalau kita masukkan number, basically benda ni adalah kita panggil sebagai is a constant juga number. So term ni pun tidak akan express sama ada dia sentiasa positif ataupun negatif. So tapi kalau kita tengok term yang di atas ni, so term di atas ni boleh menjadikan condition tu sama ada dapat positif number ataupun negatif number kan. Okay, so kalau macam tu, so let's say kita keluarkan expression tu, so f minus cos alpha n, kita lepas s lah. Okay, sorry, cos alpha n tangent lambda. Okay, so this expression yang akan menjadikan dia sama ada penentu, sama ada jadi positif ataupun negatif number. Okay, so kalau saya nak dia adalah, so kalau saya nak tahu, so daripada expression ni, so kalau if f is greater than, nombor dia lagi besar dengan hasil darab cos alpha n tangent lambda, so kita basically resultant ni kita akan dapat positif number kan, betul tak? So bila kita dapat positif number, okay, berdasarkan this expression, okay, so basically untuk condition ni, kita akan cakap benda ni adalah this case adalah self locking screw. Okay, so kalau f sentiasa lagi besar daripada cos alpha n tangent lambda, so kita akan basically akan dapat positif number kalau kita guna expression di atas ni. So kita akan dapat dia adalah self locking screw. Okay, tapi if, okay, expression yang di belakang tu nombor dia lagi besar, daripada friction coefficient pada screw, so apa akan jadi? So berarti kalau kita masuk equation yang sama juga macam ni, okay, so kita akan dapat negative number. So negative number ni akan menunjukkan dia adalah overhauling screw. Okay, so ni salah satu condition yang kita boleh gunakan, kita boleh gunakan so this is expression untuk case overhauling screw, dan ini adalah expression di mana untuk case yang kita namakan adalah self locking screw. Okay, so expression yang kita akan gunakan adalah term di dalam TD tu, term yang tu, tapi dengan assumption di collar friction tak ada friction lah. Alright, okay, so hopefully kamu dapat tangkap macam mana benda tu boleh jadi reduce. So bila macam ni, so kita hanya test mathematical equation menggunakan expression yang ringkas ni lah, instead of using sama ada positif ataupun negatif untuk case di mana FC adalah kosong lah. Okay, so bila kita tahu that screw tu adalah overhaul, so if we know the status of screw is overhaul, so if we know that, okay, the status of screw is overhaul, basically kita boleh kira juga berapa overhaul torque ataupun overhauling torque. Okay, so berapa dia punya overhauling screw torque tu, kita nak cari dia punya torque dia. So basically torque tu adalah derivation dia. So derivation dia basically datang daripada still a summation of torque equal to 0. Okay,
Dan basically kalau kita assemble benda tu, so dia basically dia related dengan TD. So TD minus T overhaul equals to 0. So ni idea dia macam mana kita boleh kira overhaul torque. So basically daripada sini, so kita akan dapat equation overhaul torque. Dia adalah equation yang lebih kurang sama yang macam kita belajar sebelum ni, WDM over 2, okay, negative F, okay, plus, okay, cos alpha n tangent lambda, okay, sama je, divide by, okay, cos alpha n tambah F tangent lambda minus kat sini W FC DC over 2. Okay, so expression dia lebih kurang sama, cuma ada sedikit perbezaan di sini. Pertama adalah this negative symbol di sini, kedua adalah positif di situ. Okay, ini pun positif, okay, dan juga ini adalah negatif lah. So dia ada sedikit perbezaan dengan equation yang kita dah tengok sebelum ni antara TU dan juga TD. So TO kita boleh kira, okay, dengan eliminate effect of torque di bahagian collar lah. So kita dapat kira back driving punya screw berapa dia punya torque yang menyebabkan dia turun ke bawah. Torque disebabkan dia pusing secara sendiri tu lah, itu yang torque yang kita mahu cari. Alright, so kalau saya recap balik, so untuk tahu self locking screw dan juga overhauling screw, so kalau dia adalah self lock screw, untuk turunkan beban ke bawah saya memerlukan positif torque, maksudnya saya kena bagi kerja so dia akan turun. Tapi untuk case overhaul tadi, maksudnya saya tak perlu bagi kerja, dia akan turun secara automatik. So itu maksudnya dia adalah negative torque. Okay, sebab tu condition dia positive torque self lock, so negative torque pada TD adalah screw adalah overhaul. So bila kita boleh, kalau kita assume FC adalah kosong, yang untuk case ni adalah frictional ataupun kita menggunakan thrust bearing, so basically dia boleh jadi simplification seolah-olah macam this expression yang baru kita tengok tadi. So dapat F greater than cos alpha tangent lambda, basically dia adalah self lock screw. Dan kalau cos alpha n tangent lambda greater than F ataupun sama F dengan F, basically dia adalah overhauling screw condition. So kalau kita tahu screw tu adalah overhaul, basically kita boleh kira dia punya overhauling ataupun back driving screw tu, dia punya torque dia, so menggunakan expression di bawah ni lah. So takat tu saja untuk ni. Kita sambung dengan lagi sikit pasal sebab ni adalah mesin, kita perlu juga cari dia punya efficiency. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.